Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat pagi. Hai semua. Jadi selamat datang pada Facebook Live Jabatan Pertanian Malaysia. Jadi sekarang ni kita bersiaran langsung di mana? Daripada Kompleks Pertanian Cameron Highlands Tanah Rata, Pahang. Ya, kita di tempat yang sinonim dengan pertanian. Jadi dekat sini kita akan menerangkan kepada tuan-tuan tentang kawalan hakisan di tanah bercerun. Rahudin bin Mak Saleh bertugas di seksyen agrosistem, pemeliharaan tanah dan agrosistem Cameron Highlands Pahang. Dan yang sebelah saya yang cantik jelita ni, siapa tu? Jadi saya adalah Rafiq Rabiatun binti Osman, bertugas di bahagian pengurusan sumber tanah, seksyen pemeliharaan tanah dan agroekosistem Putrajaya. Jadi saya di Putrajaya dan Irahudin di tempat sejuk Cameron Highlands. Di tempat sejuk Cameron Highlands. So okey, sebelum kita nak mula, kita cerita dululah sedikit. Kawalan hakisan di tanah bercerun ni dia ada dua. Okey, satu mekanikal dan satu lagi amalan agronomi. Cameron Highlands ni dia memang sinonim dengan pertanian lah. Jadi memang itu antara kita punya sebab utamalah kenapa kita buat kat sini, sebab Cameron Highlands, pertanian Cameron Highlands dia sinonim kan. Jadi tadi saya sebut kita akan lakukan ataupun kita akan terangkan kepada tuan-tuan tentang kawalan hakisan di tanah bercerun. Jadi tadi kita ada sebut pasal kawalan mekanikal dan juga kawalan agronomi. Jadi untuk hari ini kita fokus kepada agronomi. Okey. Kita fokus kepada amalan agronomi. Dan nanti sebelum kita pergi lebih lanjut, tuan-tuan like dan juga share supaya ilmu yang kita dapat pada hari ini memberi manfaat kepada lebih ramai orang. Amalan agronomi itu tadi. Sebelum kita pergi kepada amalan agronomi, apa penyebab dia? Penyebab dia kita ada hakisan tanah. Sure, hakisan. Bila Ira sebut pasal hakisan tanah tu tadi, kalau tuan-tuan nak tahu lebih lanjut apa dia hakisan. So kita ada dua model kat sini. Okey. Model kat sini kita nak menunjukkan bagaimana hakisan tu berlaku. Jadi kotak yang pertama ni kita penuhkan dengan tanah kosong. Tak ada sebarang rumput pun. So dekat sini kita akan tengok bagaimana hakisan tu berlaku dan apa impak dia. Dan kita akan tengok air yang terkumpul di bawah tu macam mana. Okey. Dan satu lagi kotak ni? Ya, di kotak ni kita ada tanaman. Ni kita bawa tanaman aracis pintu untuk bumi lah. Kalau yang tempat biasa tanaman biasa lah. Kalau tanaman sayur-sayuran lah ataupun buah-buahan lah. Okey. So aracis pintu ini kalau saya rasa tuan-tuan mesti familiar sebab aracis pintu ni dia ada bunga. Yes, ada bunga. Warna? Warna kuning. Dia selalu kita buat untuk tanaman landscape yang mana dia cantik sebab dia ada color kuning tu tadi dan dia menutup permukaan tanah dengan padat. Jadi kita nak tengok tengok macam mana hakisan, perbezaan antara hakisan yang ada tanaman dan tanpa tanaman. Ya. Okey. Jadi macam mana kita nak buat? Takkan kita nak panggil hujan sebab hakisan akan berlaku jika hujan turun. Kalau hujan turun sekarang, kita semua lari. Jadi kita tak nak perkara macam tu. Jadi kita buat hujan tiruan lah. Tuan-tuan bayangkan yang ini adalah air yang turun ni adalah hujan. Jadi kita tengok apa berlaku. Okey. So air hujan ni tadi dia akan masuk ke dalam bekas di bawah. Okey, kita akan tengok apa hasilnya jika air hujan ni dah menyirami bumi ni lah. Okey. Kemudian kita fokus pula kepada satu lagi kotak yang tak ada penutup bunga. Okey. Yeah. Kita boleh tengok perbezaan dia. Dari segi air, kerjenihan air ni. Ya. Boleh ambil. Masih berat. Jadi tuan-tuan akan nampak yang mana lebih keruh.
Okey, bila Ira letakkan air hujan air ke dalam bekas ni tadi, sebenarnya hakisan telah mula berlaku. Jadi tuan-tuan kena ingat hakisan ni dia akan melalui 3 proses. Yang pertama adalah proses peleraian, di mana bila impak titisan hujan tu tadi terkena kepada lapisan tanah, dia akan terpecik. Jadi peleraian telah berlaku. Kemudian dia akan melalui proses pengangkutan. Transportation ataupun pengangkutan, yang mana partikel tanah yang dah loose tu tadi akan mengikut aliran air tu tadi, dan baru berlakunya pemendapan ataupun sedimentation, dan dia akan dimendapkan di tempat-tempat yang rendah di ladang tuan-tuan. Jadi bila ini berlaku, hakisan tu tadi dia membawa sekali semua nutrien, semua baja, semua bahan kompos tuan-tuan, semua akan pergi ke bawah. Jadi itu yang kita nak elakkan. Okey, sekarang kita fokus balik kepada kekeruhan air tu tadi. Saya ambil yang ni. Tuan-tuan nampak beza dia? Yang ni lebih keruh berbanding dengan air yang ada rumput ni tadi. Jadi kalau kita biarkan tanah kita terdedah, air yang keruh ni, dalam ni, dia ada sedimentation ataupun partikel-partikel tanah di dalam ni. Nutrien semua ada dalam ni. Jadi tanah tuan-tuan, tanah pertanian tuan-tuan tu nanti akan lama-lama akan deplete, akan degradation akan berlaku, sebab semuanya akan pergi ke tempat lain. Berbanding jika kalau kita gunakan tanaman penutup bumi ataupun rumput, air dia kurang keruh. Okey, jadi dekat sini rumput ni memainkan peranan yang penting dalam mengawal hakisan tanah. Yang ni tadi hakisan memang dah sangat teruk. Yang ni dia mampu mengurangkan kadar hakisan. Nampak perbezaan air dia tadi? Memang berbeza ya. Jadi yang ni yang kita tak nak. Jadi apa-apa pun dalam konsep pemeliharaan tanah, kita kena cover tanah. Jangan biarkan terdedah. Jadi kita gunakan apa-apa cara sekalipun untuk cover tanah kita daripada terhakis. Okey. So, sebut untuk cover ataupun untuk tutup permukaan yang tanpa kawalan. Ya. Apakah jenis tanaman yang boleh kita gunakan untuk kawalan hakisan di tanah bercerun ini? Soalan yang sangat baik. Okey, kalau fungsinya ataupun sebabnya adalah untuk kita cover tanah ataupun tutup permukaan tanah, kita kena cari tanaman yang macam ni. Okey, dia merebak, besar dan menutupi permukaan bumi. Okey, sebab itu dinama dia penutup bumi. Okey, selain penutup bumi, ini penutup bumi. Selain penutup bumi, kita ada juga untuk nak kawal hakisan juga, kita boleh ada beberapa jenis tanaman yang kita panggil sebagai tanaman penstabil cerun. Yang tu nanti kita akan terangkan macam rumput di sebelah kanan saya ni. Okey, kita nak fokus yang mana dulu? Kita akan fokus ke tanaman penstabil cerun tadi kan? Itu vetiver lah. Alright. Vetiver nama dia. Okey, so kita pergi kepada tanaman vetiver dulu. Alright. Jadi di sini adalah rumput vetiver. Kalau tuan-tuan tengok, rumput vetiver ni dia tegak. Okey, dia tegak dan rupa dia macam serai. Dan kalau tuan-tuan boleh rasa dekat sini, memang dia punya daun agak keras dan tajam. So rumput vetiver ni kenapa kita panggil dia sebagai penstabil cerun? Disebabkan oleh ni dia kelebihannya. Kelebihannya dekat sini. Akar dia tuan-tuan. So ini adalah rumput vetiver yang fresh, yang mana akar dia baru kita ambil semalam. Semalam Cik Irahudin terpaksa menyangkul, mengorek untuk mendapatkan akar dia. So akar rumput vetiver ni sebenarnya bila kita tanam di cerun-cerun, dia akan mengikat tanah tu dengan baik. Sebab itu namanya adalah tanaman penstabil cerun. So dia akar dia ni sangat kuat. Okey, kenapa saya cakap dia sangat kuat? Sebabnya kita di Malaysia ni kita jarang menggunakan akar ni. Tapi kalau dekat Thailand dia jadikan kraft tangan, dia boleh buat beg, dia boleh buat atap rumah. Dia sangat kuat. Ya, Cik Piah betul. Saya ada mengikuti satu laman web di luar negara lah. Dan macam di Filipina,
Ataupun mana yang belah Papua New Guinea ni, dia ada gunakan vertiver ni sebagai produk hasilan hiliran, macam buat bakul. Betul. Dan ada kadang buat tikar pun ada. Ya, sebab kekuatan akar dia ni. Dan yang paling penting, akar dia ni tuan-tuan boleh memanjang sehingga 2 meter. 2 meter. Ikut keseluruhan tanah tanaman. Ya. Kawasan tanaman. Kalau kita tanam di tanah bercerun hill cutting, yang mana bukit tu kita potong, dia akan tumbuh tapi lambat sikit lah, dia terkejut. Tapi pokok ni dia memang tahan lasak. Okey, kita sebut tentang akar dia, Ira bau tak? Ada bau. Okey, kalau tuan-tuan search dalam Google, tumbuhan ni, tuan-tuan search vetiver, dia akan keluar juga tentang satu perkara yang mana akar ni boleh diekstrak minyak dia. So sekarang ni sebenarnya dekat sini bau sangat wangi. Tuan-tuan rugilah tak dapat bau. Dan vetiver ni kalau di Indonesia dipanggil akar wangi. Kalau di India dipanggil dibuat untuk aromaterapi. Banyak pula apa sasul kita. Okey, aromaterapi. So aromaterapi, kalau tuan-tuan berminat nak ekstrak akar vetiver ni, bolehlah untuk dijadikan aromaterapi, sebab di Malaysia ni masih belum glamour lagi lah kan. Tapi memang sedap lah bau dia. Okey, ini akar vetiver yang fresh. Dan ini ini yang telah dikeringkan. Ya, yang telah dikeringkan. Dan dia masih lagi tuan-tuan, masih lagi utuh. Kuat. Dan umur dia ni kalau tak silap saya gali sewaktu di Titi Gantung. Saya pernah bertugas di Titi Gantung pada tahun 2013. Sekarang 2020, dia masih lagi kuat. Jadi sebab itu kita cakap vetiver ni memang unik dan akar dia boleh dijadikan sebagai craftangan, sebab dia memang kuat dan baguslah. Tapi bila dia dah lama macam ni, dia tak ada bau lah kan? Tak ada bau lah. Dia bau biasa rumput je lah. Bau rumput. Okey, ini adalah vetiver. Vetiver ni, akar kita dah cerita. So atas dia, ada fungsi tak? Okey, untuk daun dia, kita boleh gunakan sebagai sungkupan di batas-batas tanaman. Selain pada tu? Selain pada tu, dia tak ada banyak sangat fungsi dia lah. Sebabnya dalam daun ni dia keras, liat dan kosong. Pengalaman ketika saya menanam vetiver ni di Perak dulu, kawasan tu adalah kawasan yang selalu diceroboh oleh binatang khinzir. Tapi bila kita tanam vetiver ni di lereng bukit kawasan tersebut, sekali je serangan tu berlaku. Kita dapat evidence, dapat bukti yang dia merosakkan vetiver ni, dia kunyah. Tapi lepas tu dah tak ada dah. Agaknya sebabkan vetiver ni keras dan liat dan juga miang, agaknya sakit gigi dia. Jadi tak sesuai lah untuk tanaman ternakan. Tak sesuai untuk tanaman ternakan. Dan dikatakan juga bahawa tanaman ni kalau kita tanam di kebun, dia tidak akan merebak. Maksudnya macam mana tu? Maksudnya benih yang dihasilkan oleh vetiver ni tidak akan bercambah lah ataupun mandul. Ya, dia ada bunga. Dia ada bunga. Purple colour dia, tapi dia tidak akan cambah. Invasif di kawasan tuan-tuan. Maksudnya kalau tuan-tuan tanam dekat sini, dia cuma hanya membesar sahaja. Jadi jangan risau. Nanti takutlah kalau Jabatan Pertanian suruh tanam di kawasan pertanian tuan-tuan, nanti dia akan jadi rumpai. Dia akan merebak. Tak. Sebenarnya dia akan membesar sahaja dekat situ. Dan kita nak membiak dia, kita perlu ambil dia ikut satu tila dan kita tanam. Macam kita tanam serai? Macam kita tanam serai. Satu tila untuk satu lubang. Ya, inilah fungsi vetiver. Jadi tuan-tuan sebelum ni tuan-tuan boleh pergi Google, cari vetiver, V-E-T-I-V-E-R. Dan tuan-tuan boleh tengok tanaman ni, dan tuan-tuan boleh tengok juga dekat negara mana yang paling banyak menggunakan vetiver. Jadi kalau petani-petani kita ni nak vetiver, jadi macam mana Cik Ira? Kita di Negeri Pahang sendiri, kita ada pusat benih lah ataupun stok di Temeloh lah, bahagian pusat tanah di Temeloh dan di Kuantan. Dan boleh hubungi sendiri kita lah di
Kerjaya ni bahagian JPA ada? Ada, kita akan bawa tuan-tuan ataupun directkan tuan-tuan juga kepada bahagian pengurusan sumber tanah di negeri-negeri yang berdekatan dengan tuan-tuan. Jadi kita akan bagi ni macam mana Kena bayar ke? Ini percuma. Ha. Petani-petani yang mana yang berminat boleh hubungi kita sendirilah di Jabatan Pertanian. Dan kita bagi percuma. Kita bagi secara percuma. Sebab Tanpa kita nak bayar. galakkan orang untuk menanam vertiver. Tak susah tuan-tuan, cuma kawasan yang bercerun ataupun tuan-tuan yang kawasan yang selalu runtuh tu, tuan-tuan boleh tanam rumput ni. Cuma saya nak ingatkan, kalau tanam hari ni tak semestinya esok dia terus bagus. Sebab ni pun rumput. Jadi kita kena jaga dia juga, dan kita kena bagi masa dia untuk dia establish ataupun akar dia berkembang dengan baik lah. Jadi selalunya kalau saya tanam di kawasan yang tanah gambut, dia akan lebih cepat membesar berbanding kalau kawasan yang berbukit macam ni, dia ambil masa jugalah. Okey, sebab nutrien dalam tanah tu dah kurang. Okey, Cik Mia. Alright. Okey, untuk vertiver, okey, dah selesai. Dah selesai. Ni yang melengkor-lengkor ni apa barang ni? Apa tanaman ni? Apakah yang melengkor-lengkor di depan kita ni? Melengkor-lengkor ni. Ni bukan semak tuan-tuan. Yang ni adalah yang kita panggil sebagai labu siam. Yeah. Hanya tumbuh di Cameron Highland. Setakat ini. Setakat ni lah kita selalu jumpa dekat Cameron Highland. Jadi nama saintifiknya adalah Syzygium idium. Jadi dia ni banyak dekat Cameron Highland? Kebanyakannya boleh dikatakan memang banyak. Kalau kata persen tu, di 50% memang ada. Mudah didapati. Saya rasa kalau tuan-tuan yang selalu bercuti di Cameron Highland akan selalu nampak pokok ni ataupun labu siam ni. Jadi apa kelebihan dia labu siam ni? Labu siam ni selalunya kita sebagai tanaman penutup bumi lah. Untuk cover ataupun tutup bahagian permukaan tanah daripada berlakunya hakisan lah. So dia Cik Ira tadi sebut tanaman penutup bumi untuk cover permukaan tanah. Jadi kalau tuan-tuan nampak di cerun-cerun di Cameron Highland ni, dia akan penuh ni. Okey, daun ni dia akan penuh dan buah ni dia akan berada di bawah. Ni contoh buah dia. Okey. Tuan-tuan boleh tengok bentuk dia macam apple. Dulu kawan saya pernah datang ke Cameron Highland dan dia ingat ni buah apple. Apple Cameron. Dia makan mentah-mentah. Alamak, kesian pula. Tapi dia boleh dimakan ke? InsyaAllah boleh makan. Tidak beracun. Tapi ada caranya untuk makannya dan untuk proses jadikan makanan. Iya. Dan buah dia ni sedap. Kalau dekat overseas, kalau tak silap saya, buah ni dipanggil sebagai Chayote. C-A-Y-O-T-E. Dan diorang akan pelbagaikan masakan lah. Ada yang panggang, ada yang buat sup. Sedap tu. Okey, jadi ini adalah tanaman penutup bumi lah. Penutup bumi. Sebab dia tumbuh secara merebak. Banyak. Okay. Kita ada satu lagi tanaman penstabil cerun. Ya. Yang boleh mendatangkan duit juga ataupun sumber pendapatan tambahan. Wah. Satu lagi. Penstabil cerun. Okey. Yang dikenali sebagai daylily. Ataupun kimcham. Ya. So ini adalah daylily-nya. Daylily ataupun kimcham. Kalau tuan-tuan, rasanya kalau tuan-tuan biasa datang ke Cameron Highland, tuan-tuan akan dapat lihat tanaman ni memang banyak di... Kita nak cerita pasal apa, Cik Raudin? Okey, ini yang dinamakan tanaman daylily ataupun kimcham. Daylily ataupun kimcham. Kalau tuan-tuan tengok, saya rasa kalau yang selalu datang ke Cameron Highland ni mesti selalu tengok tanaman ni. Sebabnya tanaman ni banyak ditanam di cerun-cerun dan yang paling best sebenarnya dia ada bunga. Warnanya kuning dan oranye. Kalau tuan-tuan selalu datang, kalau dulu dia ada pengusaha tanam di Selekoh S Corner. Situ banyak dulu lah, tapi sekarang dia tengah
Baik semula. Baik semula. Sebab ini adalah tanaman, jadi tuan-tuan, tanaman ni pun sebenarnya dia ada waktu dia lah. Dia akan mengalami kepupusan. So kalau tuan-tuan tengok ni pun kami dapat savekan sedikit je. Ini pun dia dah mula mengalami masalah lah. Jadi di Cameron Highland ni kita akan, petani selalunya akan tanam, harvest, dan bila sampai satu masa dia akan cabut dan tanam balik semula. So pada bulan ni dia tanam semula lah. Okey, so apa kelebihan kimcham ni? Kimcham ni sebagai tanaman penstabil cerun. Iya. Dan kita banyak tanam di cerun dan kekuatan dia pada akar. Akar dia. Akar dia lebih panjang dan dia penstabil cerun, dan juga kalau tuan-tuan tengok rumpun dia ni tadi mampu menapis sedimen sebab dia berbentuk seperti kipas sedikit dan dia mampu untuk menahan tanah tu lah. Okey. Kalau tadi labu siam boleh dimakan. Makan. Yang ni boleh dimakan ini juga. Pokok tak boleh dimakan. Kita ada bunga atau kuduk yang sebelum jadi bunga tu dia ada kuduk. Kuduk tu akan dipetiklah oleh petani lah. Dan kalau 2-3 tahun lepas harga dia memang agak mahal lah. Dan benda ni dieksport ke negara Jepun lah. Dan harga pada masa itu mungkin dalam 80 hingga 90 ringgit sekilo. Wow, mahal ya. Sekarang pun mungkin mahal lah sebab barang tak ada. Barang tak ada. Jadi demand tu ada. Demand ada. Jadi harga dia jadi tinggi. So macam mana dia punya? Kita ada contoh kuduk kimcham bunga. Ini yang dinamakan kuduk. Yang kebanyakan kita akan sebagai produk makanan lah. Akan digunakan sebagai akan digoreng lah. Celup tepung. Dan dimakan sedapnya celup tepung. Dan goreng. Kalau datang ke Cameron, jangan salah ambil kuduk. Yang berwarna oranye tu mungkin nanti keracunan. Dia yang makan yang warna kuning sahaja. So, kuduk daripada bunga yang berwarna kuning sahaja yang edible, yang boleh dimakan. Yang warna oranye tu tak boleh. Kita takut sakit perut. Takut keracunan. Dan sebenarnya kimcham ni sebenarnya tanaman ni dah lama. Kalau tuan-tuan, kalau orang-orang Cina sebenarnya dia selalu letak kimcham ni dalam masakan, dalam sup ayam. Tapi kimcham bukan kimcham segar, tapi yang dah dikeringkan. Jadi diorang selalu masuk dalam makanan, terutamanya sup ayam, dan diorang akan masak lah jadi sedap. Jadi kimcham ni selain dia boleh dimakan, kalau tuan-tuan tengok dia dijual dengan banyak jugalah di food truck di Cameron Highland. Silap-silap tuan-tuan pernah makan ni. Dan dia selalunya kita deep fry kan dia. Jadi dia boleh dimakan macam udang yang orang cakap. Celup tepung. So ada yang dah teringin ke? So boleh datang ke Cameron Highland untuk cari kimcham ni. Dan sama macam labu siam, sebenarnya tuan-tuan juga membantu untuk mengawal hakisan. So kalau kimcham ni nak tanam di kawasan selain Cameron Highland, dia boleh hidup. Tapi sayangnya dia tidak akan mengeluarkan bunga ataupun kuduk. Okey, disebabkan dia adalah tumbuhan temperate. So dia hanya hidup subur di Cameron Highland. Okey. Jadi kalau di tanah-tanah bawah, kita lebih suggestkan tanaman penstabil cerun. Vetiver. Vetiver tu lah. Okey, so tiba-tiba dia lah. Jadi so ini akar dia tadi. Kita dah cerita pasal akar, kita dah cerita pasal dia punya kuduk bunga, dan juga bunga dia tadi. Warna kuning boleh dimakan. Warna oranye untuk landscape. Untuk landscape daripada landscape sahaja. Okey. Jadi saya harap tuan-tuan boleh dapat sedikit maklumat ataupun info pada pagi ni berkaitan dengan tanaman penstabil cerun dan juga tanaman penutup bumi. Terima kasih tuan-tuan. Sehingga berjumpa di FB Live yang lain. Assalamualaikum. Bye. Bye. Jumpa lagi.